Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung pengajian kita Al-Wajiz fi aqidati salafis salih ahli sunnah wal jamaah. Dan mengikut catatan saya ni, kita dulu berhenti pada muka surat 81. Betul tak? Iman kepada para malaikat. Kalau tak silap saya. Lama dengar ngaji ni. Banyak. Betul tak? Betul tak? Tak apalah. Jadi, nampak ramai ada kitab ni. Baru dapat gini? Oh, tak ada nak baca lah. Tak apa. Mungkin masa depan dah baca kot. Saya duk tengok mula, sebab kita ni guru-guru semua ni, kalau kita lebih baik kita buat perbincangan. Perbincangan maksudnya kita buat kumpulan-kumpulan. Tak? Lepas tu pakat bincang. Buat pembentangan. Kalau gitu kan Ustaz? Apanya? Apanya? Geruk tu? Penangan dulu, 19 dulu. Oh, tak apa. Boleh baca masa dia mudah ni. Okey, tak apalah. Jadi, saya ada nas asal ni, Arab ni. Saya tengok, boleh jadi dalam terjemahan Indonesia tu ada bahasa yang kita tak faham. Boleh jadilah. Kerana boleh jadi penggunaan bahasa mereka dengan kita tak agak berbeza. Saya di antaranya, dia kata kendati pun. Walaupun kan. Tapi kadang-kadang kita kendati apa maksud dia. Tapi kalau kita baca teks Arab ni mudah faham lah. Gitulah. Dan saya ada teks Arab, benda ni boleh download pun dalam internet. Saya tak pasti ada berapa muka surat. Boleh tahan jugalah. Tapi tidaklah sebanyak muka surat ni. Tidak banyak sangat. Kalau muka surat yang Arab ni last kali dia ada 200 lebih, 250 lebih. Tapi lebih kurang yang saya ingat dengan ni. InsyaAllah kita sambung pengajian kita berhubung dengan muka surat 81 ni, iaitu beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, untuk kita refresh atau ingat balik apa yang kita belajar dulu, iaitu kita belajar dulu berhubung dengan rukun iman yang pertama, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kita perbincangannya ada pembahagian tauhid kita kepada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Itu pembahagian itu dah kita lalui, alhamdulillah. Jadi apabila telah kita lalui itu, maka pelajaran kita yang kita nak mula pada pagi ini ialah al-iman bil malaikah, beriman dengan para malaikat atau beriman kepada para malaikat. Tuan-tuan sekalian, kita semua dah biasa dah, dan kita biasa mengajar berhubung dengan malaikat, alhamdulillah. Cuma kita rasa nak membaca kita ini sebagai bahan kajian kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita. Dan saya tengok bahasa dia pun mudah, kerana tu saya rasa nak suruh kita buat perbincangan. Ada seorang bentang atau dua orang bentang, pakat-pakat dengar. Jadi orang kata dua hala lah.
Tidak saya sahaja yang bercakap. Tuan-tuan ustaz-ustaz pun bercakap juga. Dan boleh jadi apa penerangan yang disampaikan itu lebih mantap daripada apa yang kita harapkan. Beriman dengan malaikat adalah mengimani keberadaan mereka dengan keimanan yang kuat, tidak tergoyahkan oleh keraguan dan kebimbangan. Itu bahasa Indonesia lah. Itu saya rasa kalau bahasa Arab tu tuan-tuan yang boleh bahasa Arab tu mungkin mantap bahasa Arab. Dia kata al-imanu bil malaika huwal imanu biwujudihim wat tasdiqu bi a'malihim allati yaqumuna biha fi hadzal kaun fahum khalqum min alamil ghaibi la narahum walakin nu'minu bihim imanan jazima la yatatarraqu ilaihi syakkun wala raibun. Qala Allah Ta'ala amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Yaitu beriman dengan sungguh-sungguh dan keimanan yang tetap dalam hati, dan kita mengakui bahawa mereka adalah melakukan amalan-amalan yang ditugaskan pada mereka. Mereka adalah juga makhluk yang diciptakan oleh Allah dan berada di alam ghaib, dan kita tidak dapat melihat mereka. Dan namun kita beriman dengan sungguh-sungguh bahawa mereka tetap ada, dan ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maksudnya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan ini adalah dalil beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasulnya. Tuan-tuan sekalian, ayat yang sama tapi dijadikan untuk dalil-dalil yang berbagai. Dalil beriman dengan Allah pun ayat ni juga. Beriman dengan malaikat pun ayat ni juga. Beriman dengan kitab pun ayat ni juga. Dan begitu juga beriman dengan rasul-rasul. Satu ayat diguna untuk berbagai dalil. Jadi di sini kita melihat bahawa kalau kita yang ada pengajian serupa kita ni, kalau kita tak ingat dalil banyak pun tak apa. Ingat satu dalil boleh pakai banyak. Nah, apalagi ingat banyak dalil. Itu lagi bagus. Ingat satu dalil boleh pakai banyak untuk penerangan kita. Dan kaedah kita, saya pun rasa nak berkongsi dengan tuan-tuan. Di sini kita lihat mana-mana ungkapan yang nak disampaikan perlu ada dalil. Dan dalil itu mesti dalil yang sahih. Jadi pengarang ini membawa dalil yang kuat, iaitu daripada kitabullah. Dan dalil yang kedua ialah dia kata faman ankara wujudal malaikah faqad kafar. Siapa yang mengingkari keberadaan para malaikat atau kewujudan para malaikat, maka ia telah dikira sebagai kafir. Ini berdasarkan firman Allah, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dengan sesat jauhnya. Jadi kita dengar di sini kufur dengan Allah maksudnya tidak beriman dengan Allah. Kalau tahu Allah tu, orang musyrikin pun tahu ada Allah. Tapi beriman menerima Allah sebagai Rabb. Menerima Allah sebagai Tuhan yang disembah. Dan beriman dengan kewujudan para malaikat, dan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan mereka adalah golongan yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tugas, insya-Allah kita akan baca nanti. Dan mereka adalah golongan
yang taat kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Dan kerana itulah Allah sebut, wa may yakfur billah, siapa yang kufur dengan Allah. Kufur mana ingkar, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menerima Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan, wa rusulihi, dan rasul yang telah diutuskan, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi di sini jawab syaratlah. Kita mengaji sekolah agama ni mudah faham kan? Kalau orang masyarakat tu mungkin dia payah nak nakak sikit. Ni PS syarat, ada jawab syarat. Man yakfur faqad, jawab faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi tuan-tuan, di sini Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada para malaikat secara mujmal, secara ijmalan. Fa Ahlussunnah yu'minuna bil malaikati ijmalan wa tafsila. Secara ijmal dan secara tafsil, secara satu-satu. Ijmal, beriman dengan mereka, para malaikat ni beriman dengan ijmal, ialah beriman dengan malaikat, ada ramai malaikat yang Allah tidak sebut nama mereka. Ramai. Berapa? Wallahu a'lam. Ramai. Adapun dengan tafsil, maka beriman dengan secara satu-satu tafsil ialah para malaikat yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya nama mereka satu-satu. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, dan begitu juga Malik Ridwan dan Malik yang menjaga neraka, Munkar dan Nakir. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satu. Ada malaikat-malaikat yang disebut oleh Allah dengan nama dan tugas. Ada malaikat-malaikat yang disebut oleh Allah tugas mereka, tak sebut nama. Apabila Allah tak sebut nama tu, tak tahulah kita ni. Apabila Nabi pula tak sebut nama, memang tak tahu. Walau bagaimanapun, kita selalu dengar orang kata minta berlindung malaikat 44. 40 malaikat bukan 44, ramai. Sehingga Rasulullah kata, atatis sama wa haqqulaha anta it. Langit menyebut tentang ramainya malaikat, dan berhak langit menyebut, di mana tidak ada 4 jari. 4 jari di langit yang kosong, tidak ada malaikat yang sujud. Berartinya langit ni ada 7 lapis, dan setiap lapis itu penuh dengan para malaikat, dan tidak ada ruang 4 jari yang kosong. Bermakna ramailah. Jadi ramai itu la ya'lamu illallah, hanya Allah saja yang mengetahui bilangan mereka. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau katakan manusia seluruhnya di bumi ini derhaka pada Allah, Allah tak ada apa-apa. Ramai lagi yang taat dan patuh pada Allah. Dan Allah pun tidak perlu kepada ketaatan kepadanya, tak ada apa-apa dia. Sebab wal ghaniyul hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Orang kaya ni ialah orang yang tidak perlu. Bukan banyak harta. Kita kata orang kaya ni orang banyak harta. Itu pandangan kita. Sebenarnya orang kaya ialah orang tidak perlu pada harta. Kalau orang jutawan, bilioner, masih perlu pada, dia miskin. Orang kaya tak berhajat. Tak ramai lah orang kaya kan. Mana orang kaya? Yang kaya lagi nak tak? Sebenarnya orang kaya, al-ghina, ghina nafs. Jiwa dia cukup kaya. Tak perlu dah. Ada sekadarannya cukup. Itu orang kaya. Dan malah orang kaya, dia miskin, dia perlu pun tak nampak dia perlu. Alhamdulillah. Tapi susah nak tengok orang sekarang ni. Orang zaman kita ni lah. Ahlussunnah beriman kepada para malaikat secara mujmal atau global.
Adapun secara terperinci sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani keberadaan mereka, kewujudan para malaikat dan bahawa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki zat yang nyata, bukan hal-hal yang bersifat maknawi dan bukan pula kedudukan kekuatan yang tersembunyi. Mereka adalah salah satu daripada majlis makhluk Allah dan mereka berdiam di langit. Kerana itulah tuan-tuan, dia sebut di sini, para malaikat ini tempat tinggalnya di langit. Mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta daripada nur. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil aljan min nar wa khuliqatil insan ma wusifa bikum. Jadi kita tahu malaikat daripada nur, jin daripada api dan manusia daripada tanah. Para malaikat ini juga disebut mereka berbadan besar, bertubuh besar dan memiliki sayap-sayap. Ada yang ada 2 sayap, ada yang ada 3 sayap, ada yang ada 4 sayap dan ada yang seterusnya, sehingga nak pakai juga ke? Tak pernah sikit. Penuh ni. Sehingga ada yang ada 600 sayap, iaitu Jibril alaihissalam. Kalau 600 sayap ni speed dia laju. Karena itu Jibril alaihissalam apabila dia menurunkan wahyu kepada Rasulullah dalam sesaat, apabila diberitahu kepada Abu Bakar tentang Isra' dan Mi'raj, orang menganggap apabila diberitahu kepada Abu Bakar, orang harap Abu Bakar tak percaya. Di segi akal tak percaya. Di segi akal suka nak percaya sebab pergi satu malam dengan balik waktu yang ringkas. Apabila diberitahu kepada Abu Bakar, sahabat kamu mendakwa dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian Isra' dan kemudian Mi'raj ke langit dan kembali berada di waktu subuh di Makkah. Harap-harap berita itu tidak diterima oleh Abu Bakar. Namun Abu Bakar jawab dengan iman. Kalau sekiranya kamu beritahu saya bahawa Rasulullah pergi ke sana dalam satu malam dan kembali dia berada di muka pada hari ini, kalau saya boleh terima bahawa malaikat Jibril datang dalam sesaat daripada langit ke-7 sampai di dunia, saya boleh terima. Kenapa yang ni saya tak boleh terima? Itu logik iman, bukan logik akal. Ramai orang apabila bercakap tentang perkara-perkara yang luar biasa, bagi mereka dia guna akal. Tetapi kita tengok Abu Bakar, dia guna iman. Kalau iman kita boleh mengimani, boleh mempercayai bahawa malaikat Jibril boleh datang dalam keadaan cepat, maka begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berjalan dengan secepat itu atau lebih lagi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala buat. Karena tu kita tengok, kita ni rasa besar sangat dah dunia ni. Itu kita rasa pelik. Tapi bagi Allah kecil dunia ni. Tak ada apa. Nak banding dengan cakrawala lain, Allah tak ada apa, semua pasir je dunia ni. Nak banding dengan matahari pun kecil. Nak banding dengan cakrawala lain, kecil saja. Kita duk rasa hebat ni, kata kita rasa dunia ni segala-gala dah besar dah. Kerana itulah kalau kita tengok orang belajar ilmu astronomi, dia pancar tengok dunia ni, bumi ni alah kecil. Kita je duk bubuk bumi ni. Bubuk yang kecil. Yang besar kerajaan Allah tu kita tidak menjadi tumpuan kita.
Beriman, mereka adalah salah satu jenis tentera Allah yang mampu menampakkan diri dengan berbagai rupa dan bentuk sesuai keadaan yang menuntutnya, yang diperkenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mereka pernah datang berjumpa Jibril secara khususnya, datang berjumpa dengan Rasulullah dalam bentuk seorang yang badui, atau nak kata badui pun tidak badui sangat. Orang nampak badui ni, tuan-tuan mungkin tengok kenal orang badui ke? Orang badui. Orang badui ni orang kampung. Boleh tengok beza dengan orang bandar. Kalau kita tengok, mungkin tuan-tuan pergi Mekah. Nak tengok orang badui senang. Dulu saya dah fikir orang badui ni orang berduri. Itu gambaran saya dulu. Kecil-kecil orang kata badui nampak semacam gitu. Sebenarnya dia orang serupa kita juga. Orang kampung. Cuma orang kampung dengan orang bandar ni, dia nampak beza. Orang bandar nampak beza dengan orang kampung. Cara bercakap, kita pun faham. Orang kita di Malaysia ni pun, ni orang mari kampung, ni orang duduk bandar. Mudah nampak. Orang sama je. Tapi gaya dia, kemudian wajah dia. Orang kampung ni, orang badui ni, dia nampak kering. Bercakap, dia bercakap tidak cakap bahasa yang panjang-panjang. Dia bercakap ringkas-ringkas. Kerana tu ayat-ayat diturunkan di Mekah, ayat ringkas. Dia cakap panjang-panjang tak boleh. Sebab orang ni dia kena pendek. Pergi, mari. Cukup. Makan tak makan? Makan. Supaya soalan objektif. Kerana tu lah kita tengok ayat-ayat di Mekah turun. Was-sama'i wat-tariq. Satu ayat. Semua ayat-ayat pendek. Sebab orang zaman tu dia tak boleh bercakap panjang. Satu. Yang kedua, kawan saya orang Melayu. Tapi dia jadi Arab. Dia kata Mekah ni kalau kita tengok bukit. Madinah tak ada bukit. Tanah lapang. Jadi orang bukit ni supaya dia mudah dengar, dia kena suara kuat. Suara kuat tu supaya dia sampai. Kalau kita tanah lapang tu cakap pun tak kuat sangat pun dia didengar. Itu dia analisa dia. Dia kata macam itulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan, dan mereka adalah tentera daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu boleh buat perkara-perkara yang hebat dan besar yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk-makhluk lain. Kalau kita tengok tawaran-tawaran para malaikat yang jaga bukit di Taif. Apabila Rasulullah dianiayai ketika ke Taif, maka malaikat yang menjaga bukit itu memohon daripada memberitahu Jibril kalau sekiranya Rasulullah setuju dia nak angkat bukit itu, nak empat kepada orang Taif. Maknanya kekuatan dia. Walau bagaimanapun kita tengok Rasulullah ni nabi, seorang rasul yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Dia berharap walaupun orang-orang ini memusuhinya, tetapi dia harap orang-orang akan datang akan menyembah Allah. Tuan-tuan, saya baca sejarah anak-anak orang Taif yang menentang Rasulullah kepada ketika itulah kemudiannya membantu menyebarkan agama Islam di seluruh negara dan jadi orang-orang hebat. Kerana itu kita kena optimis. Walaupun orang sekarang tak mau kepada agama, tetapi kita yakin anak-anak mereka. Orang tua-tua ni dia akan berakhir gitu ya. Dia akan, bukan kata mati, dia akan berakhir. Akhir macam mana? Akhirnya apabila dah tak larat, dia tak kerja dah. Walaupun masih ada. Tetapi kita nak generasi akan datang. Generasi akan datang. Kerana itu sekarang ni generasi muda ni terlebih muda pula. 15 tahun jadi orang muda dah. Jaga-jaga orang muda ni. Ni orang muda ni. Jadi tua, 30 tahun tua. Dia tak boleh jadi orang muda dah. Tak boleh belia dah. Itu makna umur orang muda semakin pendek.
nak buat joke boleh lah. Orang muda semakin pendek umur dia. Start 15, dah muda, sampai 30 ya. 31 orang tua dah. Tak sedap beragah. Jadi orang tua. Kalau dulu 40 okey lah juga ni, 30. Sikap umur muda. Dah, kita apa terkejut. Cepat jadi tua. Serta-merta je. Dan mereka, para malaikat ni boleh melahirkan bentuk rupa dengan berbagai. Cuma bezanya, malaikat ni, dia tidak berupa dengan rupa buruk. Rupa cantik. Yang berupa dengan rupa buruk tu yang lain-lain. Yang jin, biasa dia berupa dengan menakutkan. Tapi sebenarnya, orang dia buat gambar je tu. Orang dia buat gambar tu pun tak pernah tengok jin, tapi dia buat imajinasi je. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Kemudian wa yu'minuna bi annal malaikah, mereka beriman juga dengan bahawa para malaikat al-kiram kathirun, ramai, la ya'lamu adadahum wa la yuhsihim illallah. Bilangan mereka tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa zikra lil bashar. Ayat tu tak ada di sini. Ada? Tak ada. Dia langkau. Ada? Ada terjemahan? Ada terjemahan. Dia tak tulis. Dia tak tulis ayat, dia tulis terjemahan. 86. Oh, sini dia buat dia takhir. Dia takhir. Okey, tak apa. Kemudian kita melihat lagi macam-macam golongan malaikat. Kita langkau sikit. Muka surat 84. Macam-macam golongan malaikat. Malaikat-malaikat banyak golongan. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk memikul arash. Ada yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Ada yang ditugaskan pada gunung-gunung. Dan ada pula yang ditugaskan menjaga syurga dan menjaga neraka. Hak memikul arash ni Allah tak sebut nama. Nah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga aras, dan pada hari kiamat ada 8 malaikat yang memikul aras Allah Subhanahu wa taala. Besarnya malaikat ni kita tidak tahu besar mana. Kuatnya kita pun tidak tahu kuat mana. Tapi ada disebut di dalam hadis bahawa antara cuping telinga dengan bahu mereka perjalanannya 500 tahun. Jangan lukislah, tak boleh lukis. Tak, besar, hebat. Dan kalau ialah kita boleh tengok gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, dan arash adalah makhluk yang terbesar. Yang paling besar adalah arsyullah. Dan arash yang paling besar itu dijaga dan dipikul oleh para malaikat, dan bilangan mereka adalah 8. Kita tak kata 8 orang lah sebab dia bukan orang. 8. Ya. Dan ini adalah untuk memberi gambaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mencipta macam-macam makhluk, antaranya malaikat, dan malaikat ni tak sama antara satu sama lain. Yang menyampaikan wahyu ni kita dah tahu Jibril AS, yang ditugas pada gunung-gunung. Seperti tadi, sebagaimana yang telah disebut dalam hadis, kamilah wali kamu, peneman kamu, pembimbing kamu, guide kamu. Fil hayatid dunia fil akhirah, dan di akhirat. Alhamdulillah kalau kita lah dapat tu, nak jalan tak susah lah.
Di dunia pun alhamdulillah dah lepas dah dunia ni kat nazak. Di akhirat malaikat menemani kita. Samalah seperti kita pergi, kalau orang pergi melancong. Pergi melancong dengan ada rombongan, ada guide. Nak makan senang, nak berhenti senang, nak tidur senang, semua orang bawa. Kalau pergi seorang sedap juga, tapi kena cari sendirilah. Beza tu. Tapi kalau orang kata nak cari pengalaman di dunia, pergi seorang-seorang. Baru banyak pengalaman. Tapi di akhirat, tak usah nak cari pengalaman, saya ingatlah. Kata saya nak pergi seorang nak cari pengalaman. Tak usahlah. Akhirat jangan buat gitu. Kita kalau ada guide, malaikat guide. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunia wa fil akhirah. Kemudian, gembiranya lagi, malaikat ni sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ma tashtahi anfusukum. Kamu akan dapat apa yang kamu mahu. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu apa saja kamu sebut datang sampai. Hebat. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh bayangkan di dunia ini pun kalau kita sebut sampai. Nak dapat. Hebatlah orang tu. Jadi akhirat ni Allah Subhanahu Wa Taala letak begitu para malaikat. Kemudian di antara mereka ada yang beristighfar, memohon ampun untuk kaum mukminin, mendoakan dan mencintai mereka. Di antara mereka ada yang menghadiri majlis-majlis ilmu dan halaqah-halaqah zikir. Lalu mereka meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka. Di antara mereka ada yang menemani manusia, qarin yang tidak terpisah darinya. Di antara mereka ada yang mengajak para hamba untuk berbuat kebajikan. Di antara mereka ada yang menghadiri jenazah-jenazah kaum yang sahih, yang salih dan berpegang bersama kaum mukminin serta meneguhkan mereka dalam berjihad menghadapi musuh-musuh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, banyak para malaikat yang turut istighfar kepada orang mukmin. Kita istighfar kita ni berapa kali je. Tapi para malaikat beristighfar kepada orang beriman lebih banyak daripada orang beriman itu istighfar. Alhamdulillah. Begitulah juga mendoakan dan mencintai mereka. Karena tu apabila kita baca, kan hadis kita duk baca, apabila imam baca Fatihah dalam salat. Nah, lepas tu baca sampai amin. Imam pun baca amin. Dan kita kalau amin kita tu kena dengan amin malaikat, itu sangat-sangat hebat. Cuma kita tak tahulah malaikat amin tu kena dengan kita. Betul, itu masalah kita. Kita tak tahu. Tapi tak apalah, kita harap akan kena dengan, akan bersamalah antara amin kita dengan amin dia. Halaqah zikir. Kita ni termasuk halaqah zikir juga ni. Para malaikat datang untuk memayungi kita dengan sayap-sayapnya. Dan begitu juga di antara mereka ada yang menemani manusia di mana-mana mereka pergi. Karena itulah antaranya lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di hadapan manusia ada malaikat, di belakang manusia ada malaikat untuk menjaga manusia di mana mereka pergi. Jadi kalau kita lihat rupa-rupanya untuk seorang manusia bukan kiraman katibin, dia tulis kebaikan dan juga tulis keburukan, tetapi ramai lagi malaikat lain yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga manusia dan bernapa manusia. Dan malah ada malaikat yang mendorong kita buat baik. Lammah, dalam bahasa Arabnya lammah. Ada dorongan nak buat baik, ada dorongan nak buat jahat dalam hati manusia. Kalau dorongan nak buat baik itu adalah dorongan daripada para malaikat. Sebaliknya, dorongan untuk melakukan keburukan, dorongan daripada syaitan. Rupa-rupanya syaitan ni duk berebut dengan malaikat. Saya rasa selalu kita jumpa dengan malaikat dan juga jumpa dengan syaitan. Saya selalu jumpa. Jumpa dalam diri. Ketika pagi bangun, nak bangun tak nak bangun? Nak bangun. Nak bangun.
Nak bangun pukul 3 ke, nak bangun pukul 2 ke, nak bangun pukul 4. Bila jaga, kata, sikit lagi lah. Ya tu. Kita, dia ni datang dah. Dia tahu kelemahan kita. Kita pun tarik selimut sikit lagi. Menang dia. Lemah tu, dorongan untuk bangun tu, boleh jadi dorongan daripada malaikat untuk kita buat baik. Tapi apabila kita dengar satu bisikan lagi, dorongan lagi, kita kata, tak apalah, pukul 3 baru, kita bangun 3:30. Pukul 3:30, jaga pula. Alhamdulillah jaga. Subuh pukul apa lah ni? Kita tengok. dia jadi lagu tu. Lepas tu pukul 5.45 atau 5.50 lah. 5:30 okey lah. Okey lah. Tak, apabila tarik sekali lagi tu, pukul 6.30 dah. Kalau hari-hari tak kerja lah. Tak? Dia jadi lagu tu. Jadi kita boleh kenal itu adalah syaitan yang mendorong kita sehingga kita terpedaya. Walau bagaimanapun Rasulullah kata kalau kita jaga, bangun, pergi basuh tangan, basuh muka, hilang lah. Betul. Lari iblis. Dia tak boleh kena air rupa iblis. Kalau kena air, dia lari terus. Nanti kalau kita jalan huyuh hayang lagi ni. Tapi saya nak pesan, orang muda tak apa. Orang tua-tua seperti saya. Tapi orang tua seperti saya tak ada sini. Orang tua dinasihatkan kalau jaga daripada tidur, bangun, jangan bangun berdiri. Jangan bangun, terus berdiri. Bangun duduk dulu. Kalau duduk katil tu, duduk hollow kaki ke bawah. Tenang dulu. Baru bangun. Darah kita tak jalan lagi. Kalau kita bangun terus, huyuh hayang. Huyuh hayang tu bahaya. Kerana tu orang muda boleh jadi tak apa. Saya muda dulu tak apa. Tapi kalau amalan tu dituruti, kita akan sihat lama. Dia tidak mengganggu. Kalau kita bangun tu, saya selalu tengok datuk saya dulu, dan orang tua dulu, apabila dia bangkit daripada tidur tu, dia bangkit terus nak berjalan, dia huyuh hayang. Jadi kerana tu tenang. Walau bagaimanapun apabila kita basuh tangan, dia dah kat bawah hujan, helmet motor KES 6057. helmet dia pegang kat atas, tak ada. Penuh ah. Penuh akhir. Ya. Dia kena letak gitu. Terlupa ada. Okey, di antara mereka ada yang ditugaskan untuk melindungi kaum yang soleh dan melapangkan kesusahan mereka, dan ada pula yang ditugaskan membawa azab. Para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat berhala, patung, gambar, anjing dan loceng. Loceng macam mana? Mereka merasa terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu dengannya. Innal baita allazi fihi suwaru la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa tidak akan dimasuki oleh malaikat. La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar. Anjing ni boleh pelihara asalnya untuk keselamatan dan berburu. Tapi hak buat main-main di dalam rumah tak boleh. Dan orang kita orang kita ni apabila tengok orang pelihara anjing tu saya pelik lah. Tetapi kalau dia pelih ni saya tak tahu. Kalau di kampung saya orang pelihara anjing, orang tak pergi rumah dia. Seperti jejek lah. Sebab kepahaman kita. Tetapi kalau kita tengok di dalam agama, anjing ini adalah satu binatang yang dipelihara oleh ramai orang, terutamanya orang diguna untuk menjaga keselamatan dan juga berburu.
Malah anjing-anjing yang terlatih, mereka boleh buat berburu. Dan itu adalah suatu perkara yang baik. Walau bagaimanapun dalam masyarakat kita sebut anjing ni habis. Kemudian kalau macam contoh gambar ni, dia khusus sikit tak gambar bukti ke ataupun foto? dia gambar ni maksud gambar yang ada nyawa. Patung. Kerana tu kalau kita tengok patung ni ada patung besar, patung kecil. Surah. Surah ni surah apa ni kita panggil apa? Foto lah. Foto ni sebahagian ulama yang tak mahu memang tak mahu. Tapi ada yang apa ni agak longgar sikit. Malah kalau sekiranya setengah para ulama dia kata kita nak bergambar, sekarang nak selfie kan, dulu gambar dia kata untuk ingatan, dia kata ingat dalam hati sudahlah. Itu bagi yang strict lah. Saya jumpa ramai juga yang kata dia tak mahu foto. Kecuali wajib. Wajib macam mana? Nak buat pasport lah. Itu baru-baru dia ambil gambar. Kalau tidak nak main-main tak ada. Walau bagaimanapun sebahagian ulama beri kelonggaran. Ada pandangan kata bolehlah nak ambil gambar. Tapi yang tak bolehnya gambar jelas gambar tu. Yang penuh. Walau bagaimana lukisan tu setengah orang dia longgarkan lagi. Yang tak boleh tu, yang gambar mujassam. Patung tu lah. Yang seperti itulah. Yang lengkap tu. Berbentuk, berfizikal. Betul, berfizikal. Kerana tu, walau bagaimanapun ada juga perbincangan. Kalau fizikalnya tak penuh, separuh. Katanya masih dibenarkan. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah berbeza-beza. Para ulama berbeza pendapat. Tetapi yang tak mahu, yang orang kata straight ni, dia kata usahlah awak. Alhamdulillah di negara kita ni patung tak banyak ni. Tak banyak, kita pergi mana-mana pun tak banyaklah patung. Tapi kalau kita pergi ke negara kita, jiran kita tu banyak. Macam-macam patung. Indonesia. Saya nak sebut dah tadi tapi tak saya sebut. Memang patung banyak. Dan masyarakat dia macam tu. Kat mana-mana ya. Kat airport ke kat mana. Jadi satu perhiasan. Jadi kita, bagi saya lah, kita tak perlulah buat macam tu, budaya macam tu. Kemudian itu saya nak cari hak loceng mana sini ni. Sebab dia tak punya loceng ni. Apa maksud dia? Loceng es krim ke? Siapa boleh beritahu loceng yang macam mana? Ada macam sebahagian rumah orang dia letak macam macam perhiasan yang bunyi tu. Iyalah, macam mana? Acu tolong. Ya. Kadang sebahagian rumah orang Islam tu dia loceng tu dia bunyi macam alam. Kalau alam tak apa. Tak apa lah. Setengah rumah kan dia gantung, lepas tu angin lalu juga. Okey. Dan orang jual tak belanja. Ya. Kena cari ya. Macam mana? Bagaimana dengan hadiah ni? Kalau kita kata gambar tadi yang mujassam, hadiah dalam sehari. Ana Aisyah kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad satartu biqira'ati Aika. li 'ala sahwatin fiha tamathil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu Sallallahu. wa qala ashaddu an-nas 'adhaban yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah.
Ya. Ja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Itu tak ada mujassam. Hak tu memang tak ada mujassam. Itulah kerana tu para ulama yang berpegang dengan tak boleh taswir itu tak boleh asuh. Itu berdasar pada hadis itulah. Langsir kan? Langsir, dia asalnya langsir je. Kemudian dipotong buat apa ni, bantal, buat lapis tidur. Kerana tu sebenarnya ada asas yang tak para ulama yang tidak membenarkan. Walaupun gambar apa kita kata, gambar itulah, gambar foto lah. Seperti kita beli kain, ada kain tu ada gambar-gambar, ada sebagainya. Gambar burung ke apa ke, maka kalau kita nak yang terselamat lah, nak yang baik, pegang yang tu lah. Tapi ada juga para ulama yang agak beri kelonggaran dalam hal ini. Dia kata kerana dia beri alasan kerana Rasulullah rasa takut teringat ke dunia, takut teringat perkara-perkara itu boleh mengingatkan, melalaikan. Jadi kita pun kalau kita rasa tak lalai, tak apalah, dia kata. Tapi betul kita tak apa, tak lalai. Jadi perkara-perkara seperti itu juga tuan-tuan kena kita tengoklah. Bagi ini perkara-perkara seperti ini banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi dah. Dia apa ni, saya nak cari sini maksud dia loceng tu apa sini. Takut dia ada maksud dia. Ada situ. Dia kata tadi, para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat berhala. Berhala tu maksud gambar yang jelas lah. Berhala tu kita tengok gambar mujassimah lah. Patung, kerana kamu dia gambar. Gambar ni masuk gambar lah. Maksud apabila ke sini masuk gambar. Oh, ni saya ingat. Ada tak? Ustaz, kalau dia terjemah nakus, Nakus. Ada dalam Sahih Muslim. Nakus tu ada. Macam mana? Dalam Sahih Muslim ada dari Abu Hurairah, la tashabul malaika rufqah fiha kalbun wala jaras. Jaras. Jaras tu jaras yang khusus ni. Jaras like macam kucing dekat gereja. Qala an-Nawawi wa amma al-jaras faqila sababu munafara al-malaika lah Ya. annahu shabih bin nawaqis aw li'annahu min al-ma'alib al-manhi 'anha wa qila sababu karaha sawtaha. Mungkin kita tak dapat gambaran jaras yang loceng ni macam mana bentuk dia. Kalau nakus loceng apa? Nakus loceng bel. Ni. Hak supaya orang apa ni Hindu buat tu. Kristian. Loceng ni orang Kristian pun guna loceng ni. Tu hak itulah. Bel apa ni, kalau kita panggil dulu orang jual aiskrim. Orang jual aiskrim dulu. Dia buat tu loceng tu. Syekh Utsaimin dia kata al-munabbihat la tadkhul. Al-munabbihat ni maksudnya, Loceng. al-munabbihat ni seperti bel tu. Bel kita ni tak masuk tu. Itu loceng ni yang melambangkan apa ni, satu benda seperti agama. Apa dah? Untuk ibadat. Yes, untuk ibadat. Ibadat, kalau kita sekarang tengok loceng ibadat ni ada dua lah, Hindu dengan Kristian. Gitulah. Itu maksud. Kalau loceng jam tak apalah. Bel tu dia panggil loceng juga.
Penggera tak apa. Ya. Macam sekarang ni kan orang buat pet kucing. Itulah loceng pula. Tu bukan, saya rasa tak masuk tu. Bentuk macam loceng kecil. Saya nak memang kata tak apa. Kalau permainan anak-anak macam best. Permainan tak apa. Kalau kita kata apa ni, yang anak-anak tu duk lontar ke sana ke sini, tu tak apa. Tapi kalau boleh elok lah untuk kita. Tapi kalau budak-budak main yang kata anak care apa gitu, tu tak apa sebab dia tidak hormat. Dia lontar pergi bawa situ kilik barang, tu tak apa untuk mainan budak-budak. Itu bukan patung. Patung ni dalam arti kata apabila dia letak di rumah, dia hormat. Dimuliakan. Malah apa ni, ya walaupun patung ni kecil tak boleh. Kalau dia ada apa ni mengagungkan. Seperti ada orang yang dia bawa patung. Patung ni patung Buddha ke patung apa? Dia apabila dia ni orang yang zaman-zaman ni orang nak kata apa? Orang gedebel. Kalau orang pukul dia, orang tembak tak kena. Kalau tembak kena pun tak lut. Antaranya ni saya dengar, dia ambil patung tak dalam mulut. Patung kecil. Macam azimat. Ini walaupun kecil tak boleh. Apalagi kalau besar. Nah. Dia ambil, kalau dia lari, polis kejar ke apa, dia ambil tak dalam mulut. Kalau polis tembak pun tak lut. Tu kepercayaan tu. Kalau macam tu tak nanti besar, kecil pun tak boleh. Dia kepercayaan manusia ni macam-macam. Dia kata jadi, memang jadi. Jadi macam mana? Jadi macam tu lah. Sebab dia bagi dia, apabila perkara-perkara tadi boleh menyelamatkan dia, dia beriman dengan perkara itu. Malah orang ni, kalau ialah dengan benda-benda khurafat ni, mudah dia percaya. Kalau sekiranya, kalau nak turun berjalan tu, bewak litah atau ular litah, dia naik balik. Ni maksudnya, beriman tu, rukun iman tu. Lebih dahsyat daripada iman dengan malaikat lagi. Kerana itu ada para ulama membolehkan sebab dia tidak mulia. Itu aja, tidak ta'zim. Kalau nak baca dalam bab ni, boleh baca dalam tafsir ayat ahkam. Ayat ahkam yang ditulis oleh antara Sabuni lah. Tafsir ayat ahkam, tempat ayat-ayat yang berhubung dengan Nabi Sulaiman. Dia ada ayat ahkam berhubung dengan timsal wajifan ila akhir. Boleh tengok kat situ. Sebab para ulama dia asasnya tak boleh, tetapi oleh kerana pegang ni plastik plastik atau apa-apa yang kecil ringan, maka sebahagian ulama untuk main-main. Walau bagaimanapun sebaiknya tak usahlah. Tak usah belilah. Beli hak lain-lain. Beli lain. Kemudian kita ayat yang terakhir, malaikat itu sangat banyak, tiada hak yang mengetahuinya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Dan tidak ada yang mengetahui tentera Rabbmu melainkan dia sendiri, dan saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Allah menutupi mereka dari kita sehingga kita tidak dapat melihat rupa ciptaan mereka yang asli. Tetapi dia menampakkan mereka kepada sebahagian hambanya. Seperti Nabi pernah melihat Jibril 2 kali dalam rupa aslinya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kemudian, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Pada pertama kali yang Rasulullah melihat apabila Jibril datang untuk kali yang seterusnya atau kali keduanya menerima wahyu sepas Gua Hira. Jadi Nabi melihat Jibril dalam keadaan yang besar, dalam keadaan yang asalnya. Oleh kerana itulah kita lihat malaikat ni boleh dilihat kepada orang yang Allah nak bagi lihat. Walaqad ra'ahu wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan temanmu iaitu Muhammad Rasulullah itu bukanlah sekali-kali orang yang gila, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Jadi tuan-tuan, saya rasa benda para malaikat, beriman dengan malaikat ni semua kita dah tahu, dan malah kita pun mengajar dah di dalam pengajian-pengajian kita, sama ada di sekolah atau di masjid dan sebagainya. Dan saya rasa di sini tidak banyaklah perbincangan kita. Kita pergi kepada rukun ketiga, iman kepada kitab-kitab. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti bahawa Allah telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang berisikan perintah, larangan, janji, ancaman dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Firman Allah, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Ayat ni ayat yang sama kita baca tadi juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita supaya kita yakini bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul salawatullahu alaihim ajma'in. Kitab-kitab yang diturunkan tadi adalah perintah atau suruhan, larangan, ancaman sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini banyak kita jumpa di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini khususnya Allah menurunkan kitabnya kepada rasulnya untuk menuntun manusia sebagaimana firman-Nya, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, iaitu menuju jalan Rabb yang memperkasakan lagi, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kalau kita tengok sekali lagi ayat ini, yang pertama sekali apabila Allah Subhanahu wa taala bawa huruf-huruf muqatta'ah, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim dan sebagainya, biasanya selepas itu Allah sebut tentang Quran. Kecuali ada dua tempat, surah Ankabut dan surah Ar-Rum. Allah tidak sebut tentang Alif Lam Mim ghulibatur Rum. Nah, tapi kalau ayat lain seperti Yasin wal Quranil Hakim, Alif Lam Mim Sajdah. Nah, semua ada tersebut tentang Quran. Hanya ada dua tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut tentang Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran. Makna Quran ini datang daripada Allah. Karena itu datang dari Allah. Karena itu dia kata turun. Kami turunkan Al-Quran. Ilaika, kepada engkau wahai Rasulullah. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, agar engkau dapat dengan Quran itu mengeluarkan
manusia, membimbing manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekufuran kepada iman, daripada jahiliah kepada Islam. Bi'izni rabbihim. Dengan izin Tuhan kamu. Bi'izni rabbihim. Dengan izin Tuhan mereka. Allah kaitkan orang yang Rasulullah SAW nak sampaikan Quran itu adalah mereka ada Tuhan. Karena itulah Allah kata bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Allah tak kata bi'izni rabbik. Kalau kita tengok bahasa Arab ni, bahasa Quran ni dia halus. Dengan izin Tuhan mereka. Apa yang kamu boleh buat, kamu buat, tapi adakah mereka itu beriman atau sebaliknya bi'izni rabbihim, dengan keizin Tuhan mereka. Mereka pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan. Maka mereka ada Tuhan. Kalau Allah mengizinkan kamu untuk kamu sampaikan dan mereka terima, itulah keizinan Allah. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang sangat perkasa lagi sangat mulia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia perkasa dan dia mulia. Kadang-kadang kalau kita tengok memerhatikan sedikit, dia ada maksud-maksudnya yang tersendiri. Kenapa Allah sini sebut Aziz? Kenapa Allah sebut Hamid? Dia tak mari gitu, cuma apabila kita tak beri perhatian, kita jadi tak nampak apa yang Allah nak. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di sinilah peranan Rasulullah SAW untuk menyampai ilmu kepada manusia, dan tugasnya ialah untuk mengeluarkan mereka dari kejahilan kepada Islam, daripada jahiliah kepada Islam, daripada kufur kepada iman. Litukhrijan nas minaz zulumati ila nur biizni rabbihim. Karena tu apabila kita buat apa-apa kerja, biiznillah. Tidak dengan kita, biiznillah. Dengan Allah izin dapat, tak izin tak dapat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita ingat, kita ni adalah makhluk yang tak ada apa-apanya, lemah. Kalau Allah tak beri keizinan, tak dapat buat apa yang kita nak. Karena itu ini ada adab yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk di dalam kita baca Al-Quran. Malah apabila dekat hari raya ni kan, kita ingat kisah Nabi Ismail lah. Apabila nak disembelih, diberitahu oleh ayah dia, inni ara fil manam inni azbahu fanzur madza tara. Kalau kita, ayah kita cakap lagu tu, lagu mana? Macam mana pendapatmu? Tapi Ismail nak jawab apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini Allah mengajar kita. Ya abati if'al ma tu'mar. Ya Allah, ya wahai ayanda, ayah silakan laksanakan apa yang diperintah. Perintah ni perintah Allah. Saya anak saya dan Allah dan ayah adalah hak Allah. Apabila Allah perintah, kita kena akur. Kemudian bahasa yang sangat merendah diri, dan dia tak tahu apakah dia boleh buat ataupun dia boleh tahan. Dia tak tahu apakah dia boleh buat, tapi dia kata satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapat lihat, insya-Allah saya orang sabar. Menerima arahan Allah. Halus. Dia tak kata, saya boleh buat benda ni. Tak ada. Karena itulah dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهُ. Adab tu sangat tinggi kita dengan Allah. Jangan kita kata, saya boleh buat ni.
Tapi orang kita ni sudah jadi masalah. Kalau kita kata insya-Allah. Tak jadi tu tak nak. Dia dah jadi budaya kan? Nanti tak nak pergi. Kata ustaz, boleh nak? Boleh pergi rumah saya dah ajak. Insya-Allah. Tak apa sedap tu. Kenapa jadi gitu? Jadi kita dah budaya kita. Tapi kita insya-Allah boleh ubah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kamu nak tidak akan berlaku dalam hidup kecuali Allah izin. Allah nak juga dia berlaku. Karena itulah Nabi ajar masya Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Ucapan ni kita nampak simple saja, tetapi dia adalah satu ucapan yang diajar oleh Rasulullah dalam suasana-suasana tertentu untuk kita ucapkan. Masya Allah kana. Masya Allah kana. Apa yang Allah nak memang telah berlaku. Tak boleh pindah dah. Tak boleh ubah dah. Wa ma lam yasha lam yakun. Apabila dia tidak kehendaki, dia tidak berlaku. Ini adalah kita bergantung kepada tauhid kita pada Allah, kebergantungan, akidah yang tinggi, dan juga pada waktu yang sama kita beriman dengan qada dan qadar. Allah nak berlaku, berlaku. Walaupun kita usaha untuk tidak berlaku, tetap berlaku. Walaupun sebaliknya kita nak jangan berlaku, tetapi Allah dah tentu perkara ini berlaku. Dan untuk berlaku tu dia letaklah sebab-sebab. Sebab musabab. Supaya orang nak mudah faham je. Kalau orang tak nak faham, boleh juga Allah macam-macam dia buat. Mukjizat Nabi tak ada sebab. Mukjizat tak ada sebab. Nak kata kenapa tak ada? Kalau kita kata tak ada sebab, Allah Subhanahu Wa Taala banyak buat perkara yang tidak ada contoh. Dan semua Allah buat tak ada contoh. Buat pokok pisang tak ada contoh. Semua yang Allah buat atas dunia ni tak ada contoh. Nah, kerana tu Fatiras samawati wal ard. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ibnu Abbas dia kata aku tak faham kalimah fatir. Fatir, dia kata aku tak faham kecuali setelah aku dengar orang Arab Badui berkelahi. Rupa-rupanya boleh ilmu juga tempat kelahi ni. Dia orang Arab ni, dua orang ni dia kelahi, dia berebut telaga. Maksudnya A ni kata dia mengaku ini telaga dia. B mengaku ini telaga saya. Jadi dalam berkelahi tu ana fatartuha awal. Fatartuha. Makna aku yang gali dia. Engkau tak gali. Aku buat dulu. Baru dah kata aku baru faham fatara. Allahu fatiras samawati. Allah mencipta langit tak ada contoh. Siapa yang buat dulu? Dia kita kadang-kadang sahabat pun kadang-kadang dia apabila dia cerita lagu tu bahasa Arab ni sangat dalam. Sehingga orang Arab sendiri pun tak tahu dia punya maksud penggunaan tu. Kecuali berlaku hal-hal yang seperti tadi. Karena tu apabila kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Fatara juga. Aku hadapkan muka aku ini kepada Allah yang mencipta langit-langit yang tidak ada contoh sebelumnya. Wal ard. Dan buat bumi juga tak ada contoh. Karena itulah Allah yang perlu kita sembah, yang perlu kita akur, yang perlu kita tunduk, yang perlu kita berikan segala penumpuan kita kepada beriman kepadanya. Ya. Al-Quran kalamullah. Kita baca. Ada yang bertanya, adakah kalam Allah itu ada suara? Ini ada jawab ni lah. Ada lah ni dia tu dia. Allah Subhanahu Wa Taala kalau baca apa ni sini permulaan jawapan tu ada permulaan
Siapa tak tahu sini ada tak jawapan tu di awal kitab ni, iaitu ketika silap satu lagi, kitab akidah usul as-sunnah. Usul as-sunnah Imam Ahmad jawab pertanyaan ustaz tadi. Dia jawab kepada orang zaman tu. Kalau jawab apa tu boleh kita kongsi nanti, kita photostat boleh. Dan jawab apa tu cantik. Surat Taubah. Surat Taubah. Hatta yasma' kalam Allah. Yasma' kalam Allah. Dia Al-Quran ni adalah kalam Allah. Dia kata kalam Allah maktub fil lawhil mahfuz. Mahfuz fis sudur wa maqru' alal alsin wa maktub fil masahif. Hak kita baca tu suara kita, tapi hak isi dia tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ana rasa hak Imam Ahmad jawab tu dalam perdebatan dengan Mu'tazili tu sangat cantik. Nanti ana rasa kita photostat bagi-bagi. Dan dalam perdebatan tu dalam dia berdebat tu di depan Amirul Mukminin raja ketika itu, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi Musa. Hadis bercakap dengan Nabi Musa sekian banyak huruf. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, apa yang aku dengar ni suara engkau ke suara orang lain?" Allah jawab, "Apa yang kau dengar itu bukan perantaraan antara aku dan engkau, tetapi suara aku." Jadi Allah ni dia bercakap. Maksudnya Allah bercakap. Huruf tu yang kita tulis, suara tu kita baca, tapi barang tu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu susah juga nak faham dah. Kallamu rabbuhu. Kerana tu ada orang mengingkarkan, dia kata wa kallamallahu Musa taklima. Kerana tu golongan Jahmiyah dulu dia takwil ayat tu, dia pusing. Wa kallamallaha Musa. Wa kallamahu rabbuh. Jadi suara hak kita baca tu suara kita, tapi yang kita baca tu kalam Allah. Gitulah. Karena tu zaman dulu kata kalam Allah ni makhluk tidak makhluk. Itulah. Kitab-kitab tersebut ialah kitab Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Yang teragung darinya adalah Taurat, Injil dan Quran. Sedangkan yang teragung dari ketiganya penghapusnya dan yang paling utama adalah Al-Quran. Penghapusnya nasikh ni. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran. Dia tidak menjamin pemeliharaannya, tetapi dia minta kepada para ahbar dan rahbaniyun, para pendeta dan pemuka agama agar memeliharanya. Tetapi mereka tidak menjaganya dan tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Akibatnya kitab-kitab tersebut mengalami perubahan. Ini semua kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala serah kepada ahbar wal ahbar warabbaniyun untuk jaga kitab-kitab Injil, Zabur dan seterusnya Taurat. Al-Quranul Karim adalah firman Rabb semesta alam, kitabnya yang jelas dan talinya yang kuat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad untuk menjadi undang-undang bagi umat, pembebas manusia dari kegelapan menuju cahaya dan sebagai penuntun bagi mereka menuju kebenaran dan jalan yang lurus. Di dalamnya Allah menerangkan berita-berita tentang orang-orang terdahulu dan orang kemudian, penciptaan langit dan bumi, merinci di dalamnya apa yang halal dan haram, dasar-dasar etika, akhlak, hukum-hukum, peribadahan dan muamalah, biografi para nabi dan orang salih,
balasan diperolehi kaum mukmin dan kaum kafir, menyifati surga sebagai negeri kaum mukmin dan menyifati neraka sebagai kaum negeri kafirin. Dia menjadikan Quran sebagai obat bagi penyakit dan di dalamnya dada dan ada di dalam dada hati, penjelasan terhadap segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi mereka beriman. Ini adalah semua ni dihuraikan maksud apa yang terkandung di dalam Al-Quran secara umum. Ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan tersebut diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepadamu Alkitab yang Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk. Wahudan, petunjuk. Warahmatan, serta rahmat. Wabusyra, dan bagi orang mukmin berserah diri. Wabusyra lil muslimin, dan rahmat bagi orang yang berserah diri, bagi rahmat dan kabar gembira bagi orang muslimin. Kalau kita tengok dalam paragraf ni, secara umumnya dia sebut kandungan Quran, iaitu berita-berita tentang orang-orang terdahulu. Kalau kita baca sebuah hadis yang daripada Sayyidina Ali, dan orang kata hadis ni bukan hadis tapi dia tidak sampai peringkat hadis. Kitabullah fihi khabaru ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Al-Quran ni dia menceritakan semua yang terdahulu, yang akan datang dan apa yang berlaku di kalangan kamu. Kerana itu Al-Quran ni ialah satu kitab yang beri hidayah, petunjuk, menyelesaikan semua masalah. Kemudian dalam Quran juga kita lihat Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana dia buat langit, bumi. Kalau kita boleh kumpul Quran, ayat-ayat Quran yang berhubung dengan bagaimana Allah cerita dia buat langit, bumi, itu pun banyak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merinci dalamnya hal-hal yang haram dan halal, halal dan haram. Kerana itu ada para ulama menulis ayat-ayat suruhan dan ayat-ayat larangan. Dasar-dasar etika akhlak juga duduk sebab Al-Quran, hukum-hukum ibadah dan muamalah. Ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, begitu juga masalah peperangan, al-jihad dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kita baca, kita belajar ilmu ni, di dalam masyarakat kita tak pergi banyak. Kita ada belajar bab ibadah, kalau lonjak sikit pun muamalah. Kita tak sempat nak mengajar, bukan tak sempat mengaji, tak sempat nak mengajar dan tak sempat nak belajar. Sedangkan dalam hidup kita ni, kalau kita buka kitab fiqh, dia ada 5 bab yang besar. Bab ibadah khusus, bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab asyar, al-jihad wasyar. Al-jihad wasyar ni tak pernah sampai. Pasal duduk akhir. Kerana tu orang kata apa? Orang kita apabila sebut bab jihad ni, dia kata hak mana pula? Sebab benda asing baru. Kita mengaji fiqh ni, kalau kita buka kitab fiqh mana kitab fiqh, dia akan ada lima bahagian. Babu al-ibadat. Dan kita pun duk baca bab ibadat ni ya, ulang. Bagus, bukan tak bagus. Tapi yang lain-lain tak pergi. Kemudian kita pergi babu al-muamalat. Apabila sebut babu muamalat ni, jarang kita dapat implement dalam hidup. Sebab apa? Sebab kita sistem ekonomi kita tidak ikut fiqh dah. Hak tu orang kata nak belajar fiqh tu. Sekarang baru orang kata bab ekonomi Islam ni orang ripuah balik. Apabila belajar bab ni, kata nak belajar buat apa bab ni, kita tak amal pun. Itu orang kata ajar. Dan
ajar pun apa ni kita rasa bila nak guna. Jadi terabai situ. Hak belajar sikit babul al-munakahat. Ini belajar kena babul ahwas sasiyah dan sebagainya. Ni belajar sikit. Kemudian bab jenayah orang tak belajar juga. Sebab hukum jenayah ni tidak berdasarkan pada agama Islam. Jadi tinggal juga. Tak belajar. Dengarlah orang cakap secara umum, tapi tak belajar. Begitulah juga babul jihad wasiat, lagi tak belajar. Kerana tu apabila ada orang belajar babul jihad wasiat bagaimana, maka apa ni dianggap satu perkara baru. Sebenarnya benda ni lama belakang. Kalau kita tengok dalam konteks ini, maka pengajian kita dalam bab ini tidak merangkumi, tidak lengkap. Perlu dilengkapkan supaya kita dapat tasawur Islam itu berbagai-bagai. Dan bukan sahaja bab solat, tetapi ada orang tekan bab jenayah saja. Sehingga rasa tak ada lagi hak lain, bab jenayah ada. Ada orang tekan bab muamalat saja sehingga hak lain tak nampak. Tapi kita tidak nak, kita nak supaya semua selari. Supaya masyarakat kita boleh memahami bahawa Islam ni adalah agama yang lengkap, berpandu kepada Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dalam semua hal. Kemudian biografi para nabi dan golongan salihin, orang salih. Ini pun juga ramai yang kita lihat disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nabi-nabi dan orang salihin. Balasan diperolehi oleh orang mukmin dan juga hukum kepada orang kafir. Begitu juga sifat syurga dan neraka. Semua sekali Al-Quran telah menerangkan dengan sebaik-baiknya. Semua umat wajib mengikuti dan berhukum dengannya beserta sunnah yang sahih daripada Nabi SAW, kerana Allah mengutus Nabi Rasulnya kepada semua manusia dan jin untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diperturunkannya dan kepada mereka sebagaimana firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan kami turunkan Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Jadi Quran ni diturun kepada Nabi dan juga diturun kepada kita. Kalau kita baca ayat ni lah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Quran ni diturun kepada Rasulullah untuk Rasulullah jelaskan apa yang diturun kepada mereka. Maknanya Quran ni diturun kepada Rasulullah dan diturun kepada kita, dan Rasulullah mari mengajar kita, umat Islam. Kita tengok sini. Semua umat wajib mengikuti dan berhukum dengannya berserta sunnah Rasulullah. Ini adalah satu kewajipan ke atas umat Islam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan semua apa ni yang kita nak buat perlu berdasarkan kepada Al-Quran. Kerana tu tuan-tuan, kita umat Islam terakhir yang berada di akhir zaman ni, kita dalam konteks kita ni, kita bercakap setiap perkara yang nak buat mesti ada dalil. Bagus. Itu dah ke depan dah. Tapi ramai lagi masyarakat kita kepahamannya, apabila nak buat, dia buat dah. Apabila berlaku, baru tanya ustaz. Dia tidak tanyalah ustaz dulu. Dia tanyalah ustaz kemudian setelah dia buat. Ni yang jadi masalah kita. Ini, keadaan ini kita tengok merata dalam masyarakat. Daripada peribadi pergi kepada keluarga, daripada kampung pergi ke bandar, pergilah sampai kepada kerajaan sendiri. Banyak. Nah, contoh saya nak buat contoh ni. Orang buat, banyak orang kita kampung buat perkara. Tak boleh ke? Tanya ustaz lagi mana, boleh ke tak boleh? Dah selesai dah.
Nah, Buat dulu baru cari dalil. boleh jadi dalil. Kalau tak boleh tu bahasa susah juga. Kalau sebagai ni contoh dulu. Contoh sebagai contoh ASB. ASB lah. Buat dulu. Ada orang komen, tak boleh. Ya kah tak boleh? Baru tanya mufti. Ya. Ni sebagai saya nak buat contoh, bukan kata nak kritik apa, tapi nak contoh masyarakat. Daripada orang kampung siapa ke kerajaan? Buat dulu. Niat baik nak tolong masyarakat tu tak nafi, tapi mengikut syarak tak. Jadi dia mari kemudian. Ini yang tak kena. Kaedah tu tak kena. Yang kenanya bincang dulu. Perkara ni ikut syarak ke tak ikut syarak, barulah kita buat. Kerana tu tuan-tuan, boleh jadi kalau kita kata sekarang ni ada satu perkembangan yang positif lah. Kalau kata kita tengok institusi keuangan, perbankan dan sebagainya, dia latih panel syariah. Nah, dia latih panel syariah. Nak buat satu produk baru, bincang dulu. Bolehkah tidak menurut syariah? Barulah, bagus. Barulah kita rasa tak was-was. Kita orang tak pandai, pakai ikut je. Nah, kita kata halal, okeylah halal lah. Kita tak kerti nak sampai ke situ. Jangan sampai was-was. Nah. Tapi dulu macam tu lah. Dan sekarang ni banyak dah berkembangan tu, bagus. Alhamdulillah. Jadi sedekat keuangan dan sebagainya. Cuma orang kampung kita, anak-anak kita ada lagi. Buat dulu juga. Buat dulu, barulah kita tanya ustaz. Orang tanyalah ustaz dulu. Rupa-rupanya hak program tanyalah ustaz tu memang hak orang buat dah. Hak berlaku dah. Macam mana hukum? Tak apalah, betul benda tu bagus, bukan tak bagus. Cuma bagi kita boleh, ini saya rasa boleh kongsi dengan tuan-tuan. Apa-apa yang nak dibuat oleh masyarakat, pastikan dulu di segi hukum hakamnya boleh tak boleh. Bertanyalah dulu. Jadi kalau kita mengajar, saya rasa kita boleh tingkatkan kesedaran masyarakat supaya jangan buat sesuatu perkara sebelum pasti dia adalah harus dan boleh dilakukan. Ustaz, komen sikit. Boleh jadi ke sekarang ni kalau kita tengok contohlah skim-skim, saham, orang akan ambil golongan agama dulu, ustaz. Contohnya skim-skim, betul ustaz pun masuk. Jadi masyarakat menjadikan itu sebagai contoh, Ustaz. Hujah. Jadikan hujah. Dia ustaz nak masuk tu boleh, tapi kena pastikan dulu benda tu boleh. Saya bimbang orang guna ustaz. Ustaz yang popular sikit lah kan. Ustaz ni popular, terkenal. Jadi ambil ustaz tu tak situ. Kadang-kadang ustaz tu pun tak tahu juga produk apa yang mereka nak keluarkan. Dan tak tahu lagi halal tak halal. Nah, jadi tuan-tuan, bagi saya lah, maknanya kita pakat-pakat lah, mengingat bahawa kalau kita orang nak minta jadi duta ke apa, jangan duk cepat-cepat terima duta apa ni, duta Malaysia ke mana ni. Sebagai contoh lah. Sebab kita pastikan sesuatu produk ni, biasa produk lah ni nak. Produk tu halal. Dan halal itu kena ada dia punya panel dia lah untuk memastikan. Kalau sekiranya telah betul, maka bolehlah kita beri sama-sama menyokong. Bagus, saya pun sokong yang nak buat yang kebaikan-kebaikan ni. Tapi jangan jangan kita dijadikan orang yang batu lancatan orang lain. Ada jugalah kadang-kadang ustaz-ustaz kita ni hak famous tu dijadikan sebagai penarik untuk membuktikan bahawa ia halal. Itu satu. Yang kedua, skim pun masalah juga ni. Skim cepat kaya. Rupa-rupa skim cepat kaya ni cepat orang tu je. Kita menjadi masalah. Memang cepat. Dan ada juga ustaz kita terlibat. Saya pun dihubungi juga. Tapi saya tak terlibat lah. Sebab saya tak masuk, saya tak ada duit. Dia nak ajak saya masuk. Tapi kita tak masuk tu kerana tak ada duit je. Tapi sebelum nak masuk tu kita cek lah dulu.
Biasanya masalah-masalah ni dia masalah banyak timbulnya gharar. Gharar tu. Jadi apabila kita tanya gharar tak gharar ni, dia tak boleh jawab, kata biar dululah. Sebab dah tak tahu gharar apa tak tahu nak macam mana kan. Ada juga saya selalu orang pelawak untuk masuk macam-macam produk. Ni di segi keuangan, simpanan dan sebagainya, keuntungan tu yang luar biasa lah. Menyebabkan kita rasa nak jugalah. Kalau masuk jadi buta. Saya orang tak ajak dalam ni sebab orang tak laku dah. Orang-orang budak-budak yang duk tawar-tawar ni, dia selalu dia kata orang bank lah, dia pergi cari pelanggan-pelanggan ni. Saya selalu terjumpa lah. Dia tawar saya, kata saya tak ni lah, kata saya orang tua dah. Dia kata tak apa Pak Cik tua pun. Dia ingat kita dalam permainan tu tak sampai lagi. Kata orang kajian tak nak dah. Ada kajian tak sih kat orang ni. Orang pencen dah sebenarnya. Apabila orang pencen tu makna kerajaan tak nak dah orang ni. Tak sesuai lah. Bank lagi tak nak. Bank ni tuan-tuan, kita pergi. Dia kata umur berapa Pak Cik? Baru 65. Allah kata. Tak boleh pinjaman, tak ada. Maknanya kita orang tak laku, sedar ke diri. Betul tuan-tuan. Dulu saya tak rasa orang tua ni macam mana. Tapi apabila kita pergi ke bank, saya baru ni saya kata saya nak test lah. Nak beli kereta. Boleh Ustaz? Boleh. Nak boleh pinjam? Boleh. Kata saya ni boleh ke umur saya ni? Berapa umur Ustaz? Barulah 67. Allah, minta maaf Ustaz. Kata tak laku dah, dia kata. Macam, tapi kita insaf lah. Kita insaf. Kalau 67 tak insaf lagi, teruk lah. Rupanya apabila ni saya memikir seorang lah. Apabila kerajaan bagi seseorang tu pencen ke, maknanya you balik rumah lah, saya tak nak awak lah. Semacam gitu kita boleh, jangan kita kecil hati. Begitulah kitanya. Kerajaan tak nak kita. Dia nak kata, dia tidak kata pecah, tetapi dia kata pencen. Pencen dengan pecah tu sepatu lah, dekat-dekat. Tak boleh kerja. Ni pecah, pencen makna awak compulsory kena berhenti. Kalau pecah tu nampak dahsyat lah kan. Tapi lebih kurang sama bahasa tu yang lembut. Makna awak esok tak boleh pergi lah. Itu ada orang setengah-setengah, dia tak perasa dia rasa, aku rasa kuat lagi, aku rasa muda lagi. Setengah-setengah orang tu pergi lagi ke pejabat dia. Dia tak boleh terima. Kerana itulah kalau askar dia panggil sebelum pencen tu setahun tu dia bagi kerusu, nak suruh sedar. Kalau askar lah dia ada kerusu tapi cikgu tak ada, pejabat tak ada. Dia tak nak sedar, habis pencen. Ada tu. Jadi tak apalah. Saya rasa baguslah. Jadi jangan tak usah jadi duta-duta lah kita orang lama ni. Tengok saja kalau yang baik kita sokong. Yang produk-produk yang baik tu kita sokong. Tetapi kebanyakannya saya duk baca yang laporan polis, rupa-rupanya orang kita ni apabila diberi satu gambaran kita nak boleh duit, sanggup bergadai. Skema ni kan. Tak tahulah kena pukau kata, wallahu alam, saya tak tahu tu jenis tu. Tapi dia sanggup keluar duit beratus-ratus. Skema. Bukan beratus ribu lah. Tapi kosong. Lepas tu lah baru report polis. Para polis nak cari kat mana? Polis boleh dapat bagi statement, orang ni telah sekian ditipunya sekian. Ada orang di Kuala Krai 5 juta. 5 juta. Lepas habis 5 juta tu baru report polis. Sebab dia tak rasa, dulu dia rasa perniagaan. Saya nak cerita betul, ada seorang perempuan.
dia kenal dengan adik ipar saya. Dia kata dia dihubungi oleh seorang daripada Australia, seorang yang jutawan, nama David apa wallahu alam. Jadi dia kata dia akan diberi dia nak kahwin. Nak kahwin dengan tu. Dia baru janda. Orang baru janda nak kahwin ke? Ahlan wa sahlan lah kan. Lepas tu nak bagi hadiah. Suruh dia ambil hadiah. Kota Baru. Tapi dia kata tak boleh nak hantar Kota Baru, suruh pergi ambil ke KL. Tapi sebelum hantar ke KL, dia nak duit 8,000. Tu. Dia kata saya nak jadi orang kaya ni, nak jadi isteri orang kaya. Dia dah hantar hadiah 8,000. Tapi saya kena ambil di KL. Saya cakap dia, adik ipar saya tu, adik saya tu, dia kata tolong nasihat orang ni. Saya tak pernah jumpa dia, tapi dia telefon saya pun nasihat. Kata ini adalah skema yang sengaja dibuat. Tapi dia tak percaya sehingga dia pergi ke Balai Islam Kota Baru nak tempah Balai Islam untuk nak buat perkahwinan besar-besaran. Tu dia percaya. Macam manalah godaan dia, wallahu alam. Percaya sampai situ. Nak sewa ni Balai Islam Kota Baru untuk majlis perkahwinannya. Anak kata teruk ni. Apabila saya beritahu, kata sabarlah dulu. Kata cuba istighfar. Kalau istighfar tu saya takut syaitan tu larilah. Istighfar tenang balik, fikir balik, barulah dia. Rupa-rupanya dia rasa dia kena tipu habis dah 2-3 ribu sebelum tu. Dah kena dah. Tapi kerana percaya. Tak tahu percaya tu pelik dia kata. Anak saudara saya kena 30,000 habis. Tu dalam bentuk lain, bukan bentuk cinta. Bentuknya awak ada kes di mahkamah sekian-sekian. Hak ni kak. Dia kata dia berlari seperti orang nak gila. Pergi sana, pergi sini. Suami pun tak beritahu. Anak saudara saya betul. Dia cerita saya. Dia kata semacam nak gila. Macam mana dia kena pukau, dia kata. Semacam kena pukau. Tapi orang tu duduk jauh. Bukan duduk kat situ. Transfer duit 30,000. Saya kata, kamu ni kena gitu lalu. Tak. Tapi saya kata, saya bagi saya lah. Yalah, rezeki masing-masing. Kecerdikan orang nak macam tu, terpulang lah. Kita pun tak tahu. Tapi kalau kita sentiasa dekat dengan Allah, tak mari benda tu. Kita balik situ. Kalau kita sentiasa dekat dengan Allah, tidak lupa, orang tidak akan tidak akan kenal lah macam tu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ni dulu dan insya-Allah kita akan sambung. Bolehkah tidak saya nak sebut tadi? Kalau kita latih siapa-siapa untuk memberi jadi tutor kat sini. Sekali lagi bulan depan boleh tak? Awak kan rela hati. Sikit lah. Daripada muka surat 89 sampai muka surat 93. Sikit lah. Siapa-siapa hak rela hati. Boleh no? Okeylah, tak apalah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan depan. Kita akan sambung yang ini dengan iman kepada Rasul, insyaAllah. Siap. Ini timbul isu apakah politik itu termasuk sebab kita. Bila kita belajar akidah, baca kitab-kitab akidah, ulama tulis, banyak disebutkan kata hantar pada pemimpin, tengok aku dia sebagai pemimpin yang
bar atau fajir, jihad bersama dia. Banyaklah kita akidah disebut. Ya. Okey. Lepas tu nak tanya je. nak tahu pendapat apa Ustaz Adil lah, sebab Ustaz Adil memang biasa. Yang nak tahu sikit sebab yang aku dia boleh masuk dalam semua bab, dalam bab akidah boleh dia masuk, dalam bab fiqh ada, dalam bab siyar pun ada belakang lah. Untuk kalau nak baca buku, saya suka kalau baca buku. Baca buku, antara buku yang menerangkan hubungan ni, walaupun tidak sebut politik, tetapi dia sebut hubungan akidah dengan syariat, hubungan akidah dengan jual beli, hubungan akidah dengan kehidupan. Bacalah antara Al-Fiqhul Manhaji. Alaqah bainal aqidah wal fiqh. Kalau kita tengok, semua hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya akidah. Kita pun semua belajar asas akidah kan. Kalau kita tengok asas solat kita nak buat ibadat, tapi dia ada hubung kait dengan akidah. Bukan solat, nak ambil air sembahyang pun ada hubungan dengan akidah. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, beriman akidah. Beriman dengan Allah, beriman dengan semua rukun-rukun iman yang lain. Baik. Begitulah juga hatta dalam hubungan kelamin ada hubungan akidah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu fattaqullah. Ada hubungan akidah. Begitulah juga semua perkara dalam hidup kita ni asalnya akidah. Yang kita buat, kita solat, kita akidah, yang kita pergi jual beli, yang kita ikut syariat tu daripada akidah, beriman kepada Allah. Yang kita dalam hubungan hubungan jiran, ada hubungan akidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Daifahu falyukrim daifahu daif. Itu amalan biasa ya, tapi ada hubungan dengan akidah. Begitulah juga kalau di segi pentadbiran Allah Subhanahu wa taala sebut wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dah. Tu lepas wa man lam yahkum tu, anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum. Hubungan di segi pentadbiran, biasa orang kata apabila wa anihkum ni menghukum, tak, bagi saya luas. Pelaksanaan kerja-kerja buat perlu ikut apa yang diturunkan oleh Allah. Baik. Kemudian banyak lagi ayat Al-Quran seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wa la tattabi'il hawa ni, maka jangan kamu buat ikut kehendak kamu, hawa nafsu, tetapi ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Kita terikat dengan Allah di mana jua kita nak lakukan. Politik ni adalah salah satu orang panggil dalam bahasa orang putih politik ni. Dalam bahasa Arab siasah. Siasah ni mentadbir mengurus. Jadi mentadbir mengurus ni Nabi ajar. Sejak daripada Nabi sampai di Madinah, Nabi mengajar masyarakat Islam, sahabatnya terutama, bagaimana mentadbir dan mengurus dalam bentuk peribadi, keluarga, seterusnya kepada masyarakat, negeri, negara, hubungan antarabangsa dan semua sekali dalam aman dan perang, semuanya diajar. Dan semuanya itu nak kata apa? Sebutlah nama apa nak kata, ini pentadbiran, ini siasah, ini politik, ini apa, itulah cerita dia. Nabi ajar belaka. Jadi yang Nabi ajar tu
termasuk dalam Rasulullah sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah Rasul ni bukan di segi akhlak, di segi solat, tapi dalam semua perkara. Dalam hubungan dengan orang, bercakap dengan orang, dalam pentadbiran, dalam masa perang, dalam masa damai, dalam mengurus masyarakat negeri dan negara, semua ni contoh pada Rasulullah. Apabila contoh pada Rasulullah, nak kata apa? Ada akidah tak ada akidah situ? Ada lah kot. Kerana tu bagi saya lah, kita kena tengok dengan sungguh-sungguh Islam tu. Jangan kita tengok dari sudut yang kita faham, tetapi tengok dari sudut agama. Jadi semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kerana tu dalam kita tengok dalam hal-hal seperti ini ada nas-nas Al-Quran, ada nas-nas hadis, dan kalau sekiranya tak ada Quran, tak ada hadis, ada ijma', ada ijtihad. Kenapa tu ada ijma', ada ijtihad? Ijtihad tu kenapa? Ialah perkara dalam pentadbiran yang tidak ada disebut dengan cara jelas dan terang. Bagaimana nak mengurus? Maka di situlah ijtihad para ulama. Jadi begitu juga ijtihad ini bukan berarti ijtihad di segi mengeluarkan hukum itu saja. Apa sahaja yang tidak terdapat zaman Rasulullah, tetapi ijtihad ini kena ada sumber. Sumber di Quran dan hadis atau ijma' atau sumber-sumber lain yang disepakati. Maka apabila sesuatu perkara nak diputuskan, mesti fokus dengan sumber. Jadi apabila ada sumber Quran dan hadis. Apabila kita sumber Quran dan hadis, maka itu ikut agama. Itulah iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya faham lagu itulah. Dan kita tak boleh nak keluar daripada kerangka Islam. Hidup. Tak boleh nak keluar. Yang tak buat tu cerita yang kedua. Kita tak boleh nak keluar daripada kerangka Islam. Sebab kita adalah orang Islam dan kerangka kita kerangka Islam untuk kita hayati mengikut keupayaan dan peluang yang ada dalam hidup kita. Dan kita tak boleh kalau kita kata tak ada hubungan, sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar, boleh jadilah kita juga sedang terpengaruhlah dengan sekularisme. Sekular kan pisah, Islam lain, ini lain. Tak, saya rasa tak ada perkara yang tak ada kaitan dengan akidah. Semua ada kaitan dengan akidah, iaitu keimanan kita dengan Allah, kepercayaan kita dengan Allah, percaya kita dengan Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Wallahu a'lam, saya pun tak retilah sangatlah dalam nak ulah orang-orang. Tapi saya melihat gitu. Semua amalan kita kecil ke besar tak dapat pisah daripada keimanan kepada Allah. Itu yang saya faham. Dalam bentuk apa? Dan kita tidak boleh pisahkan daripada daripada ajaran Islam, daripada akidah. Sama ada perkara itu kita rasa jauh ke dekat. Dia ada kaitan. Baik, kalau tak ada hubungan dengan akidah, tak ada hubungan dengan Islam, jadi amalan kita tu ada pahala ke tak ada pahala? Amalan yang dibuat, setiap amalan yang dibuat tak boleh lari. Ada pahala, ada dosa. Kalau betul dapat pahala, kalau salah berdosa. Diukur daripada Islam. Kecuali lah orang tidak ambil Islam sebagai ukuran, tak ada apa-apa lah pada anggapan mereka. Walaupun tetap juga ditanya oleh Allah. Setiap amalan kita akan ditanya oleh Allah. Kalau amalan salah, Allah tak tanya, untunglah orang bukan Islam. Kadang-kadang kita orang Islam pun rasa terlepas pandang juga. Orang Islam kena tanya dalam kubur. Orang bukan Islam semacam tak kena tanya saja. Semacam, bukan tak kena. Semacam gitu. Sebenarnya tanya belakang. Begitu juga amalan kita. Kita base pada Islam ke? Berdasar pada iman ke? Berdasar pada ajaran Islam ke, sumber ke? Juga tetap Allah akan tanya, tetap Allah tulis, malaikat tulis, betul tak betul. Begitu juga amalan yang tidak berdasar pada agama.
Tetap Allah tulis. Malaikat tulis. Ditanya. Apakah kamu buat betul atau tak betul? Orang Islam pun ditanya. Non-Muslim pun ditanya. Tanya belakang. Dan dengan soalan yang sama. Ya. Kerana itu bagi saya, tak ada dalam hidup kita ni kita terlepas dari agama. Gilah mana. Kalau kata terlepas daripada agama, mana tak tahu lah saya. Tak kerti nak kata ke apa. Kalau pandangan saya gitulah. Wallahu a'lam. Betul? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.